kesihatan yang sebelum ini diterapkan dengan orang kata selaras dengan dah kebanyakan isu berkaitan apa ni, lagi tidak berlaki dia ke belakang sikit. Jadi adakah kali ini pentadbiran kementerian akan beri tumpuan terhadap isu yang tidak berjangkit? Pastinya, sebab satu memang itu dalam juga manifesto Pakatan Harapan, dan memang kita sebagai pengamal perubatan juga, kita mengutamakan preventive medicine as compared to curative medicine, ya. Wellness of course di antara perkara-perkara yang kita kena ambil berat juga, sebab bagi saya apa pun akhirnya dia terkait juga dengan the budget, terkait juga dengan perkara-perkara polis akta polisi dan sebagainya. So jadi yang itu memang menjadi keutamaan, dan saya rasa perlu menjadi keutamaan, sebab kalau kita prevent, kita kurangkan yang sini, kan. Sebab yang sini sebenarnya perbelanjaannya jauh lebih besar berbanding dengan yang preventive medicine itu. Jadi yang itu memang perlulah, dan dalam reformasi perkhidmatan kesihatan memang itu disebut dan dinyatakan. Jadi saya rasa memang kena bagi tumpuan lah yang itu. Satu soalan YB, lanjutan daripada apa yang telah pun dimulakan oleh Datuk Seri Dr. Zul, larangan merokok di premis. Jadi dikatakan agak longgar setelah ketiadaan Datuk Seri Dr. Zul. Jadi pandangan YB ni macam mana ketegasan untuk mengaplikasikan dan untuk meletakkan larangan merokok itu 100%. This is it. Dia tak ada lagi yang kita cakap lompong, pengusaha kedai makan membenarkan orang merokok. Saya melihat itu dari sudut saya sebagai medical doctor. Ya, sebagai seorang doktor perubatan, memang kita tahu bahawa passive smoker, dia punya kesan jauh lebih buruk daripada yang smoker tu sendiri, perokok tu sendiri. Jadi bila polisi itu ada, dia memberi satu, orang kata, harapan kepada mereka-mereka yang tidak merokok ni, sebab maksudnya dari sudut kesihatannya lah, dari sudut kesihatannya. Saya bersetuju, tetapi saya akan tengok kembali perkara tu. Sebab ada juga yang bila kita turun kempen, bila tahu lagi lah, bila Dr. Zaliha dah jadi menteri tu, dia kata, Dr. Zaliha, why not you bring back benda tu, bawa balik polisi tu. Okay, kita akan tengok balik, insyaAllah. Sebab itu tadi saya dah kata rakyat first kan, itu permintaan dia, kita kena tengok. Tapi pelaksanaan macam mana kita nak laksanakan perkara itu, adakah kita nak secara totalnya di mana-mana pun kita buat, atau hanya bertumpu pada kawasan-kawasan di mana awam, di mana orang ramai. Sebab passive smoker biasanya di tempat awam lah, kan. Di tempat awam dia mungkin kita akan ni, ataupun adakah kita kena buat benda tu secara berperingkat, atau dia kena ada projek di mana-mana, wallahualam. Yang itu kita kena tengok dari sudut pelaksanaannya. Tapi secara dasarnya, saya sebagai seorang doktor perubatan memang bersetujulah untuk apa orang kata, melihat kembali benda itu dan memahami kenapa perkara itu dilakukan. Namanya polisi itu diadakan lah. Tapi kalau kita cakap pasal KPI kan, ada yang cakap 100 hari, ada yang meletakkan 50 hari. Macam YB sendiri, KPI untuk melaksanakan standard 3 hari. 3 bulan. 3 bulan. 100 hari. Mestilah. Mana boleh setiap 3 hari saya baru dapat briefing. Tak cukup. 3 biasalah 100 hari. InsyaAllah. Itu lagi antara tumpuan kerajaan sekarang ni, kerajaan perpaduan ni untuk mengurangkan beban rakyat, termasuk harga barang dan lain-lain lah. Dari segi Kementerian Kesihatan, I think banyak aduan ni tentang hospital swasta dengan perkhidmatan dia, harga yang ditawarkan agak tinggi. So, mungkin YB nak tengok. Ini pun ingat about dasar ni saya. You are trap me ni. Okey lah, apa pun maksudnya, again lah, kita kena melihat kepada rakyat. Tapi sekarang ni kita tahu dalam keadaan yang sekarang ni memang pembekalan ubat-ubatan, kemudian medical equipment, they are all very expensive. So I think dalam swasta ni, sebab mereka everything they buy themselves lah. So cost itu perlu dimasukkan dalam dalam costing dia lah. Jadi itu saya rasa menyebabkan harga perkhidmatan doktor swasta ni agak tinggi lah. Kadang-kadang setengah orang rasa membebankan, tapi dia adalah options bagi saya. Bagi yang tak mampu, pergilah ke hospital swasta, tapi hospital kerajaan atau public services. Tapi kalau yang ada kemampuan,
itu adalah perkhidmatan yang mereka boleh pergi dan mungkin perkhidmatan itu ada perkara-perkara yang jauh lebih baik dari apa yang kita sediakan di perkhidmatan awam. So I think they have to, it is a choice lah. It is a choice. So costing tu I think kita pun haraplah supaya maksudnya swasta melihat kembali lah costing tu supaya dia juga tidak terlalu membebankan rakyat yang mungkin yang tengahan yang perlukan perkhidmatan mereka lah. Bagaimana Mbak Wawi melihat Malaysia sebagai hak kesihatan serantau? Dan kita tahu kebanyakannya contohnya di Pulau Pinang menerima kunjungan juga pesakit yang agak besar dari Malaysia. Dan kita melihat bagaimana kita boleh menempatkan Malaysia sebagai hak kesihatan berbanding contohnya Singapura dan juga negara jiran Thailand. Jadi mungkin ada perancangan awal bagaimana Wawi nak memperkasakan hak kesihatan antara Malaysia sebagai hak kesihatan antarabangsa. Kalau tidak serantau, kalau tidak antarabangsa dia pegang serantau. Okey. Saya memang setuju, memang orang kata this is also my not to say my concern, tapi suatu perkara yang saya agak minat juga untuk terokai lah. Kita dah ada MITC kan. So itu memang masa saya punya pengalaman lah bersama dengan Datuk Seri Dr. Azizah Wan Ismail ya, semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri ya. So ini juga adalah, dan disebabkan beliau adalah juga medical doctor, so kita pernah lah ambil inilah sebagai satu di antara topik yang kita perbincangkan ya, dan perluaskan dia punya apa ni lah. Saya setuju bahawa sebenarnya medical tourism ini adalah satu perkara yang kita kena explore lagi. Negara-negara terdekat contohnya Thailand. Mereka this is one of the perkara yang memang mereka tengok sebab dia memberikan pulangan ekonomi yang sangat baik. Contoh katalah, sebab saya yakin Malaysia ni tak kurang pakar-pakar kan, dan kita tak nak the brain drain tu, so kita kena perkasakan perkara ni. Okey, saya bagi contoh tadi Thailand terkenal dengan apa? Surgical kan, dia panggil apa? Plastic surgery. Plastic surgery, estetik ni. So dan Thailand juga terkenal dengan pantai-pantai yang cantik kan, kawasan-kawasan tourism yang menarik kan. So dia bangunkan hospital yang berdekatan dengan tourism area ni. Jadi kalau seorang sakit, satu perkhidmatan kesihatan dia diberikanlah, katakanlah dia buat plastik surgery, okey pergi. Tapi dalam masa yang sama because ada tarikan ini, dia bawa sekali keluarga dia. So bila dia bawa sekali keluarga dia, maksudnya itu memberi kepada ekonomi tourism tadi, menyumbang kepada yang itu. Jadi kan, kalau dia bawa, mungkin dia bawa isteri, kalau isteri kena bawa anak-anak sekali, family sekali. So that is the area whereby I think kita kena ambil peluang. Sebab I think Malaysia pun tak kurang pakar satu tempat-tempat menarik, banyak kan. So I think kena explore, dan I think sebab benda ni ialah bukan saja kita beri perhatian, tapi pulangan ekonomi itu sangat baik lah, insyaAllah. Kena tengok jugalah. Cukup lah, banyak dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Dr. Zaliha binti Mustafa, Menteri Kesihatan, ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat menyambut Tahun Baru tahun 2023. Melangkahlah dengan tahun baru dengan suatu keyakinan bahawa kita akan menjadi suatu negara yang berpadu dan membawa kepada kemakmuran dan kecemerlangan Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ini menarik. Kajol atau Rani Mukherjee? Kajol. Okey. Ini saya rasa YB pun suka tarian. Zapin atau DK Barat? Zapin. Okey, filem YB. Mat Kilau atau Waris Jari Hantu? Mat Kilau. Okey, sekarang ni dah musim FIFA. Brazil atau England? England. Okey. Artis Malaysia yang YB gemari, Siti Nurhaliza atau Zain Azin? Siti Nurhaliza. Kereta import atau tempatan? Import. Okey, last kali YB. Minuman panas atau sejuk? Panas. Okey, terima kasih YB. Sama. Senyum, 1, 2, 3. Saya Ham Johor segamat. The economic service, tapi itu memang
untuk business story. So on the left hand side. Oh, okey. So Tiga malam lah kan? kat senang kita dapat ni. Kita nak ambil gambar mungkin kat depan. Good. Alright. Freestyle. Misalnya? Alright. So you see, thank you. So this is our newsroom, our news team. We have I can't be telling everybody that. So Puan Salia, editor biasa ada lah ikut. Jadi boleh interview habis nanti. tak nanti saya Kita pun selalu hibur KK untuk dapatkan cerita negeri ni semua dengan gambar. Oh, ya ke? nanti WhatsApp aku nama ni. Oh, kalau lupa tadi okey. Malah lupa. Okey. Okey, habis kita Jadi kita ada dua komersial, kita siapkan di campaign. nak dekat dulu.